Bab 3. Quraisy. Sebuah lagi kabilah Arab keturunan Ibrahim AS yang paling berpengaruh adalah Quraisy. Kira-kira 400 tahun selepas kelahiran Nabi Isa AS, seorang lelaki Quraisy bernama Qusay berkahwin dengan anak perempuan Hulail yang ketika itu adalah ketua Khuza'ah. Hulail lebih menyukai menantunya itu berbanding anak-anaknya sendiri, kerana Qusay adalah seorang lelaki unggul di kalangan orang-orang Arab pada zamannya. Semasa kematian Hulail, iaitu selepas pertempuran sengit yang berakhir melalui proses timbang tara, telah dipersetujui bahawa Qusay yang sepatutnya memerintah Mekah dan menjadi penjaga Kaabah. Qusay kemudiannya membawa puak Quraisy yang merupakan ahli keluarga terdekatnya untuk menetap di Wadi Mekah, di samping Kaabah. Saudara lelakinya Zuhrah, bapa saudaranya Taim, anak kepada bapa saudaranya yang lain Makhzum, dan seorang dua sepupunya yang tidak berapa rapat. Mereka dan keturunan mereka dikenali sebagai Quraisy Lembah, manakala kaum kerabat Qusay yang lebih jauh menetap di pinggir bukit dan di kawasan luar kota dan dikenali sebagai Quraisy Pinggir. Qusay memerintah mereka semua seperti raja, dengan kuasa yang tidak dipertikaikan, dan mereka membayar cukai ternakan kepadanya pada setiap tahun supaya dia dapat memberikan makanan kepada para peziarah suci yang terlalu miskin. Selama ini, para penjaga tanah haram hidup dalam perkhemahan di sekitarnya. Tetapi kini, Qusay mengarahkan mereka membina rumah masing-masing selepas didirikan sebuah kediaman yang luas untuk dirinya sendiri yang dikenali sebagai Dewan Perhimpunan. Semuanya berjalan dengan harmoni. Namun, benih perbalahan mula disemai. Satu ciri khusus dalam susur galur Quraisy ialah dalam setiap generasi akan lahir seorang tokoh yang amat unggul. Di antara 4 anak lelaki Qusay, tokoh berkenaan adalah Abdu Manaf, yang sudah pun dipandang terhormat pada masa ayahnya masih hidup lagi. Tetapi Qusay memilih anak sulungnya, Abduddar, meskipun dia yang paling lemah di kalangan semua anaknya. Sejurus sebelum kematiannya, dia berkata kepada Abduddar, "Anakku, aku akan angkat darjatmu setara dengan yang lain, walaupun orang ramai lebih menghormati mereka daripadamu. Tiada seorang pun yang boleh memasuki Kaabah kecuali kamu membuka pintu untuknya, dan tiada tangan lain selain tanganmu berhak menyimpul panji-panji perang Quraisy. Tiada seorang pun peziarah suci boleh mengambil air untuk diminum di Mekah kecuali kamu memberikannya, dan dia tidak akan memakan makanan selain daripada makanan yang kamu sediakan. Dan orang Quraisy tidak akan merungkai apa jua hal kecuali di dalam rumahmu." Dengan demikian, setelah memberikan semua hak dan kekuasaannya kepada Abduddar, dia menyerahkan hak milik Dewan Perhimpunan. Justru ketaatannya, Abdu Manaf menerima keputusan ayahnya tanpa soal. Namun pada generasi berikutnya, separuh orang Quraisy memberikan sokongan kepada anak Abdu Manaf, Hashim, yang jelas merupakan tokoh terkemuka pada zamannya. Mereka menuntut agar hak-hak itu dipindahkan daripada puak Abduddar kepada puak Abdu Manaf. Mereka yang mendukung Hashim dan saudara-saudaranya itu adalah daripada keturunan Zuhrah, Taim, dan seluruh keturunan Qusay, kecuali daripada jalur anaknya yang sulung. Keturunan Makhzum dan para sepupu jauh yang lain berpendapat hak-hak itu harus kekal di tangan keluarga Abduddar.
Keadaan menjadi begitu tegang sehingga kaum wanita daripada Puak Abdul Manaf membawa semangkuk minyak wangi lalu meletakkannya di sisi Kaabah. Hashim, saudara-saudaranya dan semua sekutu mereka mencelup tangan ke dalamnya dan bersumpah bahawa mereka tidak akan mengabaikan antara satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangan mereka yang wangi di atas tembok Kaabah sebagai pengesahan perjanjian mereka. Sejak itu, kelompok mereka dikenali sebagai kelompok harum, Al-Mutayyabun. Para sekutu Abdud Dar juga bersumpah membentuk kesatuan dan mereka pula dikenali sebagai perikatan. Keganasan dilarang sama sekali, bukan saja di tanah haram, tetapi juga dalam lingkaran luas di sekitar Mekah, dalam wilayah seluas beberapa batu. Ketika kedua belah pihak nyaris-nyaris hendak keluar dari kawasan tanah haram untuk bertempur, satu tolak ansur dicapai, termasuk persetujuan untuk memberikan kepada Puak Abdul Manaf hak memungut cukai dan menyediakan makan dan minum kepada para peziarah suci. Manakala keturunan Abdul Dar pula kekal memegang kunci Kaabah dan hak-hak mereka yang lain, dan rumah mereka kekal sebagai dewan perhimpunan. Saudara-saudara Hashim bersetuju bahawa dialah yang sepatutnya bertanggungjawab menyediakan keperluan para peziarah suci. Ketika musim haji semakin hampir, Hashim bangun dalam majlis perhimpunan dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, kalian adalah tetangga Allah, ahli rumahnya, dan pada perayaan ini akan datang kepada kalian para pengunjungnya, peziarah suci yang mengunjungi rumahnya. Mereka adalah tetamu Allah, dan tiada tetamu yang lebih berhak mendapat kemurahan hati kalian melainkan tetamunya. Jika hartaku sendiri mampu menampungnya, aku tidak akan meletakkan beban ini ke atas kalian. Jika hartaku sendiri mampu menampungnya, aku tidak akan meletakkan beban ini ke atas kalian." Hashim sangat dihormati oleh penduduk setempat maupun orang di luar Mekah. Dialah yang mengasaskan perjalanan dua kafilah besar dari Mekah, iaitu kafilah musim sejuk yang bergerak ke Yaman dan kafilah musim panas yang bergerak ke barat laut tanah Arab, dan malah sampai ke Palestin dan Syria yang pada masa itu berada di bawah pemerintahan Bizantium sebagai sebahagian daripada Empayar Rom. Kedua-dua perjalanan itu merentasi laluan setanggi kuno, dan salah satu tempat perhentian utama kafilah musim panas adalah Wadi Yathrib. 11 hari perjalanan dengan menunggang unta ke utara Mekah, dan salah satu tempat perhentian utama kafilah musim panas adalah Wadi Yathrib. 11 hari perjalanan dengan menunggang unta ke utara Mekah. Pada satu masa dahulu, wadi ini pernah dihuni dan dikuasai oleh orang Yahudi, tetapi kini ia dikendalikan oleh suku Arab dari selatan tanah Arab. Meskipun demikian, orang-orang Yahudi tetap tinggal di sana dengan kemakmuran yang melimpah, mengambil bahagian dalam kehidupan bermasyarakat yang umum sambil memelihara agama mereka sendiri. Bagi orang Arab Yathrib, mereka memiliki tradisi matriarkal tertentu dan secara keseluruhannya dikenali sebagai anak-anak Qailah, sempena nama salah seorang nenek moyang mereka. Tetapi kini mereka terbahagi kepada dua suku kaum yang dinamakan Aus dan Khazraj, sempena nama dua anak lelaki Qailah. Salah seorang wanita Khazraj yang paling berpengaruh ialah Salma, puteri kepada Amr daripada Bani Najjar, dan Hashim telah melamarnya untuk dikahwini. Dia bersetuju dengan syarat semua urusannya hendaklah berada dalam kawalannya sendiri. Dan apabila dia melahirkan anak lelaki Hashim, dia mengasuh anak itu di Yathrib sehingga umurnya mencecah 14 tahun atau lebih. Hashim tidak membantah tindakan ini, kerana walaupun demam wadi lebih berbahaya kepada pendatang baru berbanding penduduk asal,
iklimnya lebih sihat daripada iklim Mekah. Tambahan lagi, dia sering berulang-alik ke Syria dan akan selalu bertemu dan tinggal bersama Salma dan anaknya dalam perjalanan ke sana dan ketika pulang. Namun, Hashim tidak ditakdirkan untuk hidup lebih lama, dan dalam satu perjalanannya, dia jatuh sakit di Gaza, Palestin, lalu meninggal dunia di sana. Dia mempunyai dua saudara kandung, Abdul Syams dan Al-Muttalib, dan seorang saudara tiri bernama Naufal. Tetapi Abdul Syams sangat sibuk dengan urusan perdagangan di Yaman dan kemudiannya di Syria. Sementara Naufal pula sibuk dengan urusan perdagangan di Iraq, dan kedua-duanya kerap berada di luar Mekah untuk tempoh waktu yang lama. Atas sebab-sebab ini dan barangkali juga sebab lain, Muttalib, saudara Hashim yang lebih muda, mengambil alih tanggungjawab memberi minuman kepada para peziarah suci dan mengutip cukai untuk memberi makanan kepada mereka. Dan kini dia merasakan bahawa menjadi tugasnya untuk memikirkan siapa kelak yang bakal menjadi penggantinya. Hashim mempunyai 3 anak lelaki daripada beberapa isteri selain Salma. Namun jika semua cerita yang disebut-sebut itu benar, tiada seorang pun daripada mereka, dan dalam hal ini tiada seorang pun anak-anak Muttalib yang dapat dibandingkan dengan anak Salma. Meskipun masih muda, Syaibah, nama yang Salma berikan kepadanya, telah menunjukkan bakat kepimpinan. Cerita yang sangat baik mengenai dirinya berterusan dibawa ke Mekah oleh para pengembara yang melalui Wadi Yathrib. Akhirnya Muttalib pergi untuk melihat sendiri anak itu. Melihatnya, Muttalib terdorong meminta kepada Salma agar anak saudaranya itu diserahkan ke bawah jagaannya. Salma tidak bersedia untuk melepaskan anaknya pergi, manakala anak lelaki itu pula enggan meninggalkan ibunya tanpa izin. Tetapi Muttalib tidak mengalah. Malah dia meyakinkan mereka berdua bahawa peluang yang ditawarkan di Yathrib tidak dapat dibandingkan dengan peluang yang ada di Mekah. Sebagai penjaga rumah suci, pusat ziarah suci agung bagi seluruh tanah Arab, martabat Quraisy lebih tinggi berbanding puak Arab yang lain. Dan besar kemungkinan pada suatu hari nanti Syaibah akan memegang jawatan yang telah dipegang ayahnya dan menjadi salah seorang pemimpin kaum Quraisy. Namun untuk ini, dia harus mengenali dan bercampur dengan kaumnya terlebih dahulu. Tidak ada orang dari luar yang boleh berharap mendapatkan penghormatan seperti itu. Salma tertarik dengan hujah Muttalib, dan jika anaknya pergi ke Mekah, maka akan menjadi mudah baginya untuk menziarahi anaknya, dan begitu pula sebaliknya. Maka dia pun bersetuju melepaskan anaknya pergi. Muttalib membawa anak saudaranya bersamanya di atas untanya. Dan sewaktu mereka memasuki Mekah, dan sebaik saja melihat pemuda asing itu, dia terdengar beberapa orang yang berada di situ berkata, "Abdul Muttalib," iaitu hamba Muttalib. "Aib buat kalian," katanya. "Dia tidak lain adalah anak kepada saudaraku Hashim." Mendengar dakwaannya itu, mereka tertawa. Namun semua itu hanya permulaan, kerana sesudah itu, cerita tentang kekeliruan itu menceriakan seluruh kota apabila disampaikan dari mulut ke mulut. Sejak hari itu, pemuda itu dikenali dengan nama Abdul Muttalib. Tidak lama selepas kedatangannya, Abdul Muttalib terlibat dalam satu pertikaian mengenai harta pusaka ayahnya dengan bapa saudaranya Naufal. Tetapi dengan bantuan bapa saudara yang menjaganya dan pengaruh yang dibawa dari Yathrib, Abdul Muttalib berjaya mendapatkan hak-haknya. Dia juga tidak menghampakan harapan yang bertunas ketika orang melihat bakatnya. Setelah beberapa tahun, apabila Muttalib meninggal dunia, tiada seorang pun yang mempertikaikan kelayakan anak saudaranya itu untuk mengambil alih tanggungjawab berat memberikan makan dan minum kepada para penziarah suci. Malah dikatakan bahawa dia melaksanakan tugas tersebut lebih baik daripada ayah dan ayah saudaranya.